Tapi pasal apa nak berburu dia pakai serban? Tunjuk kat tangan dia sokok. Dia dakyah nak memburukkan image dia panggil. Image. Dia panggil liberal. End up-nya, Tok Pengulu tu kena tangkap, yang berserban, berjubah apa semua ni, kena tangkap, masuk penjara. Kawan ni pula menang. Kawan ni pula diangkat pula sebagai yang tak pakai tudung ni. Yang ni. Yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah, kita berjumpa pada malam ni. Ini takdir last minute ni. Pagi tadi, bukan pagi tadi lah, hampir tengah hari tadi ni baru dapat setting kat sini ni. Allah bersama esok saya ada program dekat camp tentera Zuhur besok. Jadi dah halang sampai sini. Ustaz Muhammad kata, malam ni saya duk ingat malam dia kuliah, rupanya tak ada. Tak ada. Banding pi umrah, dia pun kata tak dapat nak susun kot, dia duduk kat umrah tu. Jadi takdirnya jumpa tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan yang main malam ni duk ingat ustaz lain. Memang ustaz lain. Tuan jangan balik. Ini takdir kita, insya-Allah. Kita ni sekarang ni berada dalam bulan Syaban. Kita nak masuk bulan Ramadan lah. Bila nak masuk bulan Ramadan tiap-tiap tahun, dia ada satu perasaan. Setiap daripada kita ni ada perasaan kita. Macam apa perasaan rasa nak masuk Ramadan. Dan Nabi SAW cerita tentang rasa ni dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan nilai perasaan tuan-tuan nak sampai Ramadan ni dengan hadis ni. Kata Nabi SAW, "Adallukum syahrukum hadha bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Allah Subhanahu wa taala naungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Nabi SAW bersumpah. Bila nak mai bulan Ramadan ni, Nabi SAW beritahu dekat kita, ni nak mai bulan Ramadan ni. Rasulullah bersumpah. Salih alaihi Muhammad. Tu muslimat minta buka kot, duduk tarik-tarik tu. Tuan-tuan mai lah depan sikit, depan-depan sikit kat saya ni. Tak apa, duduk depan kamera tu, tuan-tuan tak masuk muka dalam kamera tu. Buka, baik. Memang depan sikit bagi. Oh tak boleh, TV tak elok dia kata. Oh, TV tak elok. Depan nak tengok muka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nampak. Buka tu kain tu. Dia tengok. Baik tengok direct, lagi handsome. Tadi jumpa seorang di dekat arena mana tu tu. Kata ni ustaz yang kat TV tu ke? Saya lah. Oh, muda rupanya lah. Dia kata saya seronok lah. Oh, handsome pun dia kata. TV ni dia bohong je, dia tarik, dia bagi kita kembang-kembang kan. Nabi SAW kata, Sallallahu Muhammad, bila nak sampai bulan Ramadan ni, maka Nabi SAW bersumpah. Allahumma salli Muhammad. Ma marra bil mu'minina syahrun khairul lahum minhu wa la syahrun syarrun lahum minhu. Nabi SAW kata apa?
tiadalah berlalu ke atas seorang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan, dan tidaklah kepada si munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan rasa macam mana? Ni nak main bulan Ramadan ni, ada tiga jenis rasa yang ada dekat manusia. Nombor satu, rasa seronok sebab nak masuk Ramadan. Ini sifat dia orang mukmin. Orang mukmin dia rasa macam, oh excitednya ni nak masuk bulan Ramadan ni, nak ibadat banyak, nak usaha untuk perbanyakkan sembahyang, nak banyakkan zikir, nak banyakkan baca Quran. Kat puasa tu kau merasa macam tak best sangat kan? Kan best kan nak puasa ni? Tuan-tuan tak jawab langsung ni, ikhlas sungguh nampak. Anggap pilih best tak best. Alam hati saya yang tahu. Nak puasa 30 hari straight tuan-tuan. Jadi subhanallah, bukan setakat, jangan kata bulan Ramadan ni bulan puasa saja. Bulan Ramadan ni macam-macam. Dia panggil bulan ibadat. Bulan yang kita peruntukkan setiap daripada waktu tu untuk kita buat ibadat. Sebab tu mustahil bagi orang yang beriman dia ada waktu dia untuk buat maksiat dalam bulan Ramadan. Ada waktu. Ada waktu nak pergi tengok wayang. Tak ada, sibuk. Ada waktu nak ngumpat orang. Yang tu ada. Ada je, usap je, mesej kan. Ada waktu nak kita buat benda maksiat. Dah, tak ada. Kita sibuk. Sibuk sungguh-sungguh tuan-tuan. Dahlah sibuk satu hal. Nafsu kita dipatahkan dengan kita puasa. So kita tak ada rasa nak buat maksiat. Sibuk kita. Kelompok pertama dia seronok, dia excited. Seronoknya Masya Allah. Kalau aku sekarang ni solat aku ni, Allah kira 10 kali ganda. Masuk Ramadan ni Allah kira 70 kali ganda. 70 banyak. Itu tak kira solat jemaah lagi. Tuan-tuan masuk hari pertama Ramadan, cuba tuan-tuan kira. Kalau dalam 30 hari bulan Ramadan, kita solat setiap daripada solat fardu yang kita buat, Allah ganda 70 kali ganda. So kalau 70 kali ganda, seolah macam tuan-tuan solat Allahu Akbar, waktu maghrib ni kita solat dalam bulan Ramadan, macam solat 70 hari ke depan. Esok solat lagi, macam solat hari 71 sampai 140. Lusa solat lagi, macam hari 121 sampai macam itulah. So dalam tempoh 30 hari kita solat dalam bulan Ramadan, nilai dia macam kita solat 5 tahun. 5 tahun lebih. Faham tak faham? Faham. Macam solat 5 tahun. 30 hari je. Best tak? Kalau kita faham ni, seronok dah ni. Seronok lah. Itu tak solat berjemaah lagi. Cuba solat jemaah lah. Satu solat jemaah ganda pula dengan 27 kali ganda. Jadi, kalau satu solat kali 70 ganda amalan fardu dalam bulan Ramadan, kali pula dengan 27 kali ganda, jadi 1890 kali ganda satu solat yang kita buat dalam bulan Ramadan. Boleh faham? Solat bulan biasa, satu solat 10 kali ganda. Bulan Ramadan, 70 kali ganda. Solat jemaah kali 27. Jadi, satu solat yang solat berjemaah, 270. Untuk satu solat yang kita buat dalam bulan biasa. Bulan Ramadan, 1890 kali ganda. Yang 1890 ni bahagi dengan 360 hari setahun, nilai satu solat tu saja cecah 5 tahun. Kalau kita solat seorang-seorang, 30 hari solat, nilai dia macam 5 tahun. Solat jemaah satu dalam bulan Ramadan, seorang niat imam, seorang niat makmum, nilai satu solat tu macam 5 tahun solat. Kali dengan 30 hari, 150 tahun dalam satu solat, dalam 30 hari, satu Ramadan pada tahun itu. Kalau kita dah 10 tahun dah kita masuk Ramadan, tak 1,500 solat kita. 1,500 tahun solat kita yang kita buat hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Faham tak tu? Kan nak kena cakap dengan tu. Berat nanang. Yang tu je reti. Walaupun dah makan ikan celup tepung dah tadi. Tak ini kan. Tuan-tuan Allah Muhammad. Jadi subhanallah.
Orang yang dia faham betapa besarnya kelebihan yang Allah bagi dalam bulan Ramadan, dia rasa apa? Excited, dia seronok. Dan itulah sifat orang mukmin. Itulah sifat orang mukmin. Tengok Allah sebut apa? Nabi sebut apa? Nabi sebut, man shoma ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi sebut dalam riwayat yang lain, man qama, tadi sebut man sama, man qama Ramadan tadi, yakni man sama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang qama, menghidupkan Ramadan dia dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Satu hadis yang lain disebut, man shoma, siapa yang menghidupkan Ramadan dia, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dia, imanan wahtisaban, iman dan harap pada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa yang terdahulu. Qama ni apa? Hidupkan Ramadan. Dengan qiyamul lail, kata ulama. Qiyamul lail. Hidupkan Ramadan dengan sembahyang tarawih. Qiyamul lail itu. Hidupkan bulan Ramadan dengan solat berjemaah. Hidupkan Ramadan, dirikan Ramadan dengan banyak baca Quran, dengan banyak zikir, dengan banyak sedekah. Macam-macam amalan kita buat untuk kita bangunkan, kita hidupkan Ramadan kita tu. Ataupun kita berpuasa pada sepanjang hari. Dua syarat. Iman sungguh-sungguh pada Allah. Iman ni lagu mana tuan-tuan? Iman ni percaya. Kita puasa, siapa tahu kata kita puasa? Kalau kita pergi senyap-senyap curi, sambil ambil wuduk, sambil telan 2-3 teguk ayat, orang tahu tak? Ayat tahu ayat? Air. Tempat kampung saya disebut water. Wa'ah. Siapa pun tak tahu. Tapi punya tahan tuan, Masya Allah. Ni pukul 11 pagi duduk. Siapa ni? Alio. Semua tak telan, takut batai. Telan lah. Syed Muhammad. Tapi nak cerita, dia punya tahap iman dia, bahawa Allah melihat perbuatan dia, sampai nak telan seteguk air pun, dia tak mau. Takut batal puasa dia. Itu tanda iman. Faham ni Syed Muhammad? Pasal apa yang pergi semayang sampai 20 rakaat malam-malam? Sampai 8 pun banyak dah. Dapat 8 rakaat pun banyak dah. Ni bulan Syakban ni. Siapa-siapa ni rajin tak satgi lepas Malaysia kita semayang sunat tasbih 2 rakaat, 4 rakaat, lepas tu kita semayang sunat taubat, lepas tu kita semayang sunat hajat. Kita perhabis 8 rakaat, campur 3 rakaat witir malam ni. Siapa mau? Angkat, cuba angkat tangan. Tengok siapa pun tak angkat tangan. Ngantuk imam pun tak angkat sekali. Saja-saja nak bangkit buat 8 rakaat malam ni campur 3 witir. Tak ada lah Ustaz. Kita tunggu Ramadan nanti lah buat. Pasal apa bulan Ramadan boleh buat? Pasal apa bulan lain kita susah nak buat? Sebab yakin dan iman kita sungguh-sungguh bulan Ramadan Allah bagi pahala banyak. Kita punya kekuatan tu. Kalau kita tak ada yakin tu, kita pun tak buat kan. Tengok ni. Nabi kata, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhiyat anhu bi sayyi'atan wa rafa'a bi darajatan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah pada setiap hari dia tu, pada setiap sujud dia tu, melainkan pada setiap sujud tu Allah tulis satu pahala. Allah padam satu dosa. Allah angkat satu darjat. Allahumma salli Muhammad. Itu bulan biasa, masuk Ramadan, yang sunat tu ganda 10 kali ganda. Sebab sunat nilai dia fardu. Sunat nilai macam fardu. Tuan-tuan kan baru ni ceramah Isra' Mi'raj. Nabi naik ke langit, daripada langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, sampai langit 6, jumpa Nabi Musa, langit 7, jumpa Nabi Ibrahim, duduk dekat, menyandang dekat, Baitul Ma'mur, kemudian pergi sampai Sidratul Muntaha, kemudian Mustawa, naik bertemu dengan Allah, dapat solat berapa puluh rakaat? Berapa puluh? 50 rakaat. Lepas tu turun balik, jumpa Nabi Musa, Nabi kata, tak salah, tak larat lah.
Umat aku yang besar-besar tu pun tak boleh nak buat, pi minta pada Allah, minta kurang lagi. Naiklah, turun, potong 5, turun lagi, naik potong 5 lagi, potong sampai 9 kali. Akhirnya tinggal 5. Itu pun ada pakcik pada media tak puas hati lagi. Dia kata, pasal apa tak naik satu lagi, Ustaz? Kalau naik sekali lagi, Ustaz, kami langsung tak payah semayang, kan senang. Tapi waktu Nabi SAW nak keluar daripada Nabi Musa tu, ada satu suara kata, wahai hamba-Ku, aku sempurnakan kefarduanku terhadapmu. Setiap kebaikan yang kamu lakukan digandakan 10 kali ganda. Yang maksud semayang fardu yang kita buat walaupun 5 waktu tapi nilai dia 50 waktu. Satu waktu ganda 10. Bila kita masuk dalam bulan Ramadan, amalan sunat seperti fardu. Dengan maksud berapa kali ganda? 10 kali ganda. So kalau tuan-tuan buat 8 rakaat tu macam 80 rakaat. Kalau buat 20 rakaat jadi teruk matematik hampa ni. 200 rakaat. Tak ada. So lagi banyak buat, lagi banyak dapat. Sebab tu kita bersungguh nak buat. Sebab apa? Sebab iman. Iman sungguh. Tu yang bersungguh. Bangun sahur. Boleh tak kalau tak bangun sahur? Boleh. Bangun sahur tu tuan-tuan bukan sekat nak makan. Kita bangun sahur, orang mengaji 2 rakaat tahajud buat kot. Kau bangun makannya. Sampai sini bangun makannya. Saya yakin tuan-tuan semua bangun tahajud 18 rakaat. Betul kan? Tak ada harap lah Ustaz. 2 rakaat pun jadilah. Tapi dapat juga bangun 2 rakaat kan? Siapa tahu tuan-tuan bangun tahajud tu? Siapa tahu? Kan tuan-tuan tulis dekat TikTok dan Facebook tu #dan tahajud. Ada tu? Tak ada Kita dua-dua dengan Allah. Kita bersendirian dengan Allah malam tu. Dan kita takkan bangun tahajud tu kalau kita tak punya iman. Betul tak anda? Ya Allah SWT. Nabi SAW bangun, Nabi SAW kata, Allah sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang banyak beristighfar pada waktu sahur. Bangun waktu tu minta ampun pada Allah. Yanzilu Rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'i dunya. Turun Allah SWT ke langit dunia. Bila tu? Thuluth min akhiril lail. Sepertiga daripada akhir malam. Malaikat, man yad'uni fastajib lahu. Ada tak hamba aku dia nak doa apa-apa kat aku nak mustajabkan doa dia. Tu waktu makbul doa. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Ada tak hamba aku dia nak minta apa-apa daripada aku tu waktu tu sepertiga akhir malam tu. Dia nak minta, dia dah hajat dia. Ada tak? Aku nak tunaikan hajat dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Ada tak hamba aku dia nak minta ampun dosa-dosa dia. Faghfirlah, aku nak ampun dengan dosa dia. Tu sepertiga akhir malam. Tuan-tuan bangun doa dah waktu tu. Bangun tak? Minta daripada Allah. Yang minta tu pasal apa? Tuan-tuan tak akan minta kalau tuan-tuan tak punya iman. Tuan-tuan takkan istighfar kalau tuan-tuan tak punya iman. Istighfar ni apa minta? Ampun. Pasal apa minta ampun? Pasal tahu ada dosa. Pasal apa orang tak minta ampun? Sebab dia tak berasa dia ada dosa. Walaupun dia tahu kata dia ada dosa. Pasal nak minta ampun pada dosa ini kena ada rasa. Dan rasa ini dia main daripada iman. Kalau tak, Allah tak sebut. Tang minta ampun, Allah mulakan dengan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Tuan cari tentang taubat, ayat taubat, Allah akan compilekan, gabungkan dengan iman. Pasal hanya orang yang ada iman, dia mampu untuk bertaubat. Hanya dengan orang yang ada iman, dia nak sungguh-sungguh minta pada Allah, dia tak minta pada orang lain. Bangkit waktu bangun, waktu orang sedang tidur. Pasal apa? Dia tak akan bangun kalau dia tak punya iman. So cerita ada banyak benda yang kita buat dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Hasil daripada iman kita pada Allah. Walaupun iman masing-masing beza. Sebab tu ada orang bangun boleh berdiri sampai berjam-jam baca Quran khatam 3-4 kali. Iman dia hebat. Kita dapat baca sikit-sikit pun nampak kesungguhan tu nak baca tu. Sungguh tu nak baca tu. Walaupun tiap-tiap tahun pun takat 4 juzuk ya. Tahun ni Ustaz saya nak khatam 30 juzuk. Macam tu lah tiap-tiap tahun punya azam.
Duduk fikir hari pertama baca 1 juzuk, hari kedua baca 1 juzuk. Sebab kalau tak baca 1 juzuk, macam mana nak khatam 30 juzuk? Main hari ketiga tuan-tuan, sibuk apa tu, dapat separuh juzuk je. Dia dah susah hati dah. Kalau nak top up balik, nak kena baca lebih 1 juzuk setengah esok ni. Main besok pula sibuk lagi sekali, dah dapat separuh juzuk. Main lagi satu, dah tinggal suku juzuk. Main hari 5, tak payah baca tu. tu yang tiap-tiap tahun dekat 4 juzuk tu. Tapi, kalau kita tak punya iman, kita sendiri pun tak ada kesungguhan untuk baca walaupun 4 juzuk. Setuju kan tuan-tuan? Sama orang main tarawih kan? Salah memanglah hari mula-mula tu penuh orang tarawih sampai berlimpah pasang khemah kat belakang. Seminggu pertama. Pengurusi pasang khemah ni sewa ke ni? Sewa lah Ustaz. Sewa sebulan ke ni? Tak Ustaz, seminggu je. Dia pun tahu. Takat seminggu je orang ramai pun. Tapi seminggu itu pun kesungguhan tu sebab iman. Betul tak? Jadi subhanallah, cuma masing-masing iman masing-masing beza. Ada orang iman tinggi, ada orang iman lemah, ada orang iman kuat, ada orang iman nipih. Kita ni, tuan-tuan tahu sendiri lah iman tuan-tuan terang mana, dekat mana. Tapi tuan-tuan, disebabkan iman kita yang tak sempurna ini, maka ada kecacatan pada urusan ibadat kita. Nak buat, tapi tak boleh nak sungguh sebab iman tak ada. Iman tak kuat. Nak ibadat macam orang, cemburu tengok orang boleh bangun, Masya Allah, 10 akhir Ramadan, tak tinggal langsung ni. Ni 10 akhir Ramadan ni. Ni ada 3-4 orang ni duduk kat belakang ni. 1 soh, 2 soh ni. Semua 10 akhir Ramadan, dia aja tak pernah tinggal walaupun satu. Maksudnya, dia mesti dapat Lailatul Qadar. Confirm dia dapat Lailatul Qadar. Dia tak? Dia sebab setiap 10 akhir Ramadan dia duduk ada. Hebat orang ni. Iman dia kuat. Biasanya orang tua-tua duduk kat belakang ni. Padahal dia dah polish iman dia. Tuan-tuan, umur dia daripada umur 20 tahun. Dah 20 tahun, 30 tahun duk polish iman dia dengan mujahadah. Allah bagi di hujung usia boleh berdiri 10 akhir Ramadan. Kita yang muda-muda sikit ni, Allah macam tu lah. Kadang-kadang terlepas, kadang-kadang apa terlepas sebagainya. Mungkin kita ni, hari yang kita tak datang tarawih tu, hari yang kita tak pergi malam Qiyamul tu, entah malam tu Lailatul Qadar. Berkali kita kena macam tu kan. Dia nak maksudnya kesungguhan tu ada. Tapi iman kita lemah menyebabkan kita selalu miss. Selalu letih. Selalu penat. Nak buat. Waktu. Sebab tu Nabi kata apa? Wahtisaban. Maksud dia apa? Harap. Allah, aku ni takat ni lah. Ya Allah. Usaha dah nak buat lah. Tapi letih lah. Tak larat lah. Kalau boleh nak solat tarawih tiap-tiap hari. Anak saya hari tu, dia bang, saya Muhammad, pergi tarawih ni. Berapa rakaat kali buat? 60. Oh, hebat. 60 rakaat buat lah. 60 rakaat. Sikit ni dia kata, siapa? Dia buat sini buat 100. Dekat Yaman lah. Dia buat sini, masjid ni 20, masjid ni 20, masjid ni 20, masjid 20. Dia kata, oh, dahsyat lah sampai 100. Allah Masya Muhammad kata. Kita ni kalau boleh nak buat banyak-banyak begitulah. Kita pun tak larat. 20 rakaat pun. Berapa masjid ni buat? 20. Tak apa, sadaqallahul azim. Dia kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi cari 48. Ya tak? Pergi 8 masjid ni buat 8. Alhamdulillah buat 8, masya-Allah. Baca apa? Baca Quran satu muka surat, satu rakaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kat sini kami buat 8. Baca apa ni? Baca kuliah kulullah. Okey, cantik on. Nak buat tapi macam itulah keadaan dia. Maka tuan-tuan, wahtisaban, harap. Kami dah try dah, kami dah nak buat dah sungguh-sungguh. Harap sungguh-sungguh supaya Allah terima walaupun penuh dengan kekurangan. Tiap tahun depan masuk, azam lagi nak buat, azam lagi nak buat, azam lagi. Azam ni tuan-tuan sekalian, itu tunjuk iman. Keinginan dia nak masuk Ramadan dan dia berazam untuk buat lebih pada tahun ni, itu tanda iman. Cuma risaulah kita ni, ya Allah, aku ni ya Allah, tak tahu boleh buat tak boleh buat. Tapi kita lagu tu. Kita memang macam tu. Mana Ustaz Muhammad? Tapi jangan risau, mudah-mudahan tu tanda iman. Sebab kita takut jadi orang kedua. Tahu apa orang kedua ni? Orang yang dia tak rasa apa-apa nak masuk Ramadan. Yang rasa apa? Dia tak ada apa. Weh, ni bulan Syakban dah. Betul? Doa nak sampai Ramadan lah. Apa tu? Doa kan nak kena puasa. Puasa lah. Bagus lah. Nak baca nak kena puasa. Puasa je lah.
Dia tak rasa apa. Tuan-tuan, orang yang dia nak pergi satu tempat yang istimewa, apa dia buat? Dia plan. Tuan-tuan tak ada duit, tiba-tiba dapat duit. Cari duit, dapat seketul duit ni. Tiba-tiba dapat seketul duit ni, kata, saya nak pergi ke New Zealand. Dengan duit yang kita susah dapat ni tuan-tuan, agak-agak kita pergi kat sana, kita nak buat apa? Plan elok-elok Jangan ada satu pun nanti spoil lah, nanti bazir lah, ataupun kosong jadual. Pasal ni bukan senang aku nak dapat duit ni nak belanja ni. Faham tak tu? Kita masuk Ramadan ni macam tu tuan-tuan. Allah offer kat kita ni sebulan yang puluh sungguh-sungguh cari cukup-cukup. Hampa buat yang paling best. Orang yang dia tahu susah tu dan dia faham betapa hebat tu, plan kena rancang ni. Aku nak pergi tarawih kat mana ni? Plan lah. Aku nak buat tarawih tahun ni berapa rakaat ni? Ustaz Muhammad. Sini buat apa? Lapang. Betul lah saya sebut. Kan salah. Tapi Ustaz dia betul sebut buruk pun jadi betul. Kan? Saya sebut. Hari tu pergi Melaka, cakap Melaka, dia kata tu saya cakap pasal buruk tengok je. Baik Ustaz cakap pasal Kedah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat 8. Tak apalah buat 8. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat 20, sambung lagi. Tidak ni? Mereka buat 8 sebab nak raikan jemaah yang ramai. Ada orang nak buat 8, ada nak buat 20. Tuan-tuan yang nak buat 20, buatlah. Saya pun azam, tiap-tiap tahun saya tak mau tinggal satu hari pun. Saya nak buat 20 rakaat. Tapi saya pergi semayang merata masjid sebab saya duduk pergi ceramah. Saya dijemput untuk program tu, program ni. Saya akan pergi. Banyak masjid yang buat 8. Habis saya buat apa? Saya habiskan 20. Waktu kadang-kadang kalau saya nak cepat, waktu dia habis 4 rakaat kan. Dia habis 2 rakaat. Lepas tu lagi fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illa. Tuan-tuan, waktu tu saya dapat 2 rakaat. Tunggu Ustaz. Dia duduk fadlan minallah tu, saya duduk dalam sah tu sambil duduk tu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin amin. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Sambil duduk lah. Dapat 2 rakaat. Depa dah buat 2 kan. Saya dah dapat 4 dah. Sekejap lagi, dia buat 2 rakaat lagi. Sampai depa tu Subhanal Malikil Ma'bud. Yang ni lagi panjang. Dia pun Allahu akbar. Dapat 2 rakaat lagi. Depa dah 4, saya dah 8 dah. Ni. Ataupun ikut sampai habis, depa habis 8, sekejap lagi Tok Imam sekejap lagi bangun nak buat witir 3 rakaat. Saya niat sembahyang tarawih 2 rakaat. Sekejap lagi Tok Imam tambah 1 rakaat, saya niat 2 rakaat tarawih. Tok Imam berhenti, habis bagi salam, saya tambah 1 rakaat lagi. Saya dah 10 rakaat waktu tu, 12 rakaat waktu tu. Lepas tu tambah sikit lagi 8, habis dah 20. Buat relax-relax lah tuan-tuan, pergi duduk kat belakang tu, sembahyang sambil duduk pun tak apa. Tak nak ni. Kau rasa nak baca surah apa Ustaz? Bacalah surah ikut surah yang hafal. Qul ya Allah aja boleh Ustaz? Boleh lah. Rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul Allah. Dah yang tu yang duk hafal pun. Selama ni yang tu ya dua. Ni. Panjang sangat Ustaz. Untuk saya baca apa? Waladdallin amin. Allah rukuk habis. Boleh tak? Boleh. Tak larat diri lah Ustaz. Duduk. Duduk ya. Boleh? 20 rakaat nak buat duduk straight daripada awal habis. Boleh tak? Tapi tak sakit apa Ustaz? Pun boleh. Tak ada masalah. Main sunat. Duduk pun tak larat lah Ustaz. Baring. Kau baring lah kan? Baring 20 orang JK semua. Buat apa ni? Semayang lah berdua. Dia abang kata dia reti kan. Lepas tu orang keliling macam Yasin. Dia boleh tahu. Tak boleh je tuan-tuan. Tak ada masalah. Nak buat je. Dah plan lah. Kita nak buat apa. Sama juga plan kita baca Quran. Nak baca banyak mana. Nak istighfar banyak mana. Nak selawat Nabi SAW. Selawat banyak mana. Sallallahu alaihi Muhammad. Selawat bagi dapat 1000 sehari. Sehari bagi dapat 1000 selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Baru ambil ijazah 1000 selawat. Waktu dia nak mati, Allah akan perlihatkan tempat duduk dalam syurga. Bagi dapat 1000 selawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Panjang sangat nak dapat selawat kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 1000 kali. Saya tadi trial lang kita 15 minit. 5 minit ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. 5 minit. Dan abang kata buat tu.
Allah saja set timing tengok berapa minit kita buat, kali kita buat 20 minit okey lah. Okay. Tuan-tuan Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan ada Allahumma salli ala Muhammad, apa ni, mana dia? Salawat Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Kita ambil selawat ni. Selawat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad telah diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala, yang barang siapa yang beramal dengannya biiznillah, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Suyuti yang wafat pada tahun 1911 Hijrah, mengatakan bahawa siapa yang membiasakan membaca surah ini pada malam Jumaat, Sayyidina Muhammad, walaupun sekali, jadikan amalan pada setiap hari lah kalau boleh. Setiap hari lepas sembahyang tuan-tuan buat, maka tidak ada baginya melainkan Rasulullah SAW sendiri yang akan menyambut rohnya pada waktu kematian dia. Mudah-mudahan, biiznillah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawatnya berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil ali al-habibil alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-azimil jahi al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan tuan-tuan saya ijazahkan ni, saya ambil daripada Habib Muhammad Agil Al-Mahdali, dan saya ijazahkan kepada tuan-tuan sebagaimana yang diucapkan. Mudah-mudahan Allah menjadi manfaat sebaiknya untuk kita, insya-Allah. Baik, Allah SWT tuan-tuan. Jadi subhanallah, plan lah. Berapa banyak nak selawat, berapa banyak nak sedekah, kena plan. 1,000 contoh. Dalam bulan Ramadan ni, plan nak sedekah 1,000 ringgit contoh. Contohlah ni. Tuan-tuan tengoklah kemampuan tuan-tuan sendiri. Kalau 1,000, tuan-tuan allocate sehari RM20 untuk sedekah contoh. Sehari RM20, 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 RM20. Waktu mana paling perfect nak sedekah? Sedekah waktu awal pagi. Sebab waktu awal pagi didoakan keberkatan oleh Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, keberkatilah pada umatku pada waktu paginya. Jadi Allahumma salli Muhammad, pada setiap pagi lepas subuh sedekah RM20, RM20, RM20. Bergabung Ramadan punya berkat, waktu pagi punya berkat, tuan-tuan kutiplah pahala dia. So kalau RM20, 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 RM20 sehari, selama 30 hari, baru berapa? 600. Ada lagi 400. 400 ni tak ke mana? Bahagi 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Yang RM20 ni tak apa, sedekah pagi. Teruskan sampai akhir. Yang lagi RM40 tu bagi tiap-tiap malam. Sebab nak cari bertemu dengan Lailatul Qadar. Sayyidina Muhammad. Kalau gandaan biasa 700 kali ganda. Tu standard. Masuk bulan Ramadan, benda sunat ganda pula dengan 10 kali ganda. Tengok ni. Kena pula malam tu Al-Qadar. Kalau RM1 kali 700, RM700 kali 10 dah RM7,000. Kalau kena RM1 yang malam Al-Qadar, macam sedekah RM7,000 setiap malam selama 84 tahun. Lebih. Kalau RM40, tuan kira lah tengok. Suruh kira muajam matematik. Teruk kan. Dia 40 kali dengan 700 kali dengan 10 kali ganda kali dengan 84 tahun. Tuan-tuan, subhanallah. Kena plan lah. Dah tahu dah the excitement tu nak masuk Ramadan ni, satu tempat, satu benda, satu bulan yang sangat semua, dah kena plan apa kita nak buat. Orang kedua kita sebut tadi, dia tak rasa apa. Dia tak ada apa. Masuk Ramadan tak tahu apa. Nabi SAW kata apa? Bu'aidah, celakalah man adraka Ramadan falam yughfir lahu. Atau kama qala SAW. Celakalah kepada siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan.
Pasal apa dia tak dapat pengampunan ni? Sebab dia masuk Ramadan sama aja macam bulan-bulan yang lain. Tak ada apa. Dia tadi ingat, orang yang bersungguh buat ibadat pasal apa? Pasal iman. Iman dia tak naik turun. Semangat tak ada. Iman ada, tapi ilmu tak ada. Tapi nak buat juga. Harap Allah terima. Maka dia dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa lalu. Tapi bila dia tak rasa apa nak masuk Ramadan, nak puasa, puasalah. Han nak pergi tarawih mana? Tak lah, tengok kalau sempat lah. Kalau tak sempat, tak pergilah. Nak pergi sembahyang jemaah tak? Aku macam biasalah, sibuk dengan kerja. Tak, dia tak ada apa. Dia masuk Ramadan, dia tak ada apa. Macam masuk bulan Mei, macam masuk bulan April. Tak ada apa. Orang ni tak dapat apa-apa manfaat daripada Ramadan dia. Bahkan bila dia tak dapat manfaat, kita takut dia tak dapat pengampunan. Kalau dia tak dapat pengampunan, apa jadi pada dia? Tanda dia tak berubah lepas masuk keluar dari Ramadan. Kita berapa kali masuk Ramadan? 20 kali, 30 kali dah. Macam mana kita masuk Ramadan hari tu, patutnya lepas keluar Ramadan ni, paling tidak puasa sunat bertambah. Pasal kita dah training 30 hari. Maksudnya baca Quran dah makin lancar. Pasal 30 hari tu baca Quran tiap-tiap hari. Kita semayang berjemaah dan makin hebat. Pasal 30 hari kita punya training semayang. Bukan takat main jemaah je. Sampai 80 rakaat kita buat malam-malam. Tahajud 2 rakaat kita boleh jaga. Pasal kita bangun tiap-tiap hari 30 hari. Benda yang kita ulang-ulang sama 30 hari. Mudah-mudahan melekat. Tapi pasal apa tak lekat? Pasal apa tak jadi tabiat? Sebab apa? Sebab kita tak bersungguh. Kita tak rasa apa. Kita masuk Ramadan ni tak ada apa pun untuk kita sebenarnya. Boleh tak? Kita nak berhenti azan kan? Kita nak terus je? Terus saja. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi faham tuan-tuan? Lebih teruk kita takut jadi apa? Jadi kelompok ketiga. Kelompok ketiga Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Wala bil munafiqina syahrun syarrun lahum min. Dan tidak ada bagi orang munafik itu satu bulan yang lebih teruk daripada bulan Ramadan. Oh tuan, nak masuk Ramadan kita, Allah, mai Ramadan pula dah. Nak kena puasa pula dah. Aduh. Ni. Allah, nak pergi sembahyang tarawih. Ya Allah, aku bukan tahu. Kalau aku tak pergi sembahyang tarawih, depa tak kata tak apa juga. Ini pantang nampak aja. Tak nampak semalam tarawih. Aduh. Dia ni. Sibuk dia kata apa? Sibuk sudah nak pergi main tarawih hampir lah. Dia sibuk aku tak pergi main tarawih. Siapa? Ni tak? Tu. Apa nak tadarus? Tadarus lah sampai pukul 3 pagi 4 tak tidur pun tak apa. Dia sibuk aku tak baca Quran. Pasal apa? Dia duduk gelisah dengan orang. Dia kata, pasal tu yang aku tak suka masuk bulan Ramadan ni. Pasal orang duduk sibuk dengan apa yang aku buat. Aku nak berniaga. Dia pilih aku nak berniaga. Yang duduk sibuk aku tak bosan. Pasal apa? Dia ada orang pesen aku tu lah ni. Orang nak pergi orang tak pergi sembahyang Jumaat ke tak pergi sembahyang Jumaat, nak pergi ambil tindakan pasal apa tu hak dia. Orang nak tutup aurat ke tak tutup aurat tu hak dia. Ni ada satu filem baru duk main dekat dalam Netflix lah ni. Saya pun tak tengok pasal saya boycott Netflix tu. Abang siap. Orang kata saya tengok pula. Tapi kawan-kawan pakat duduk cerita pasal apa yang cuba diterapkan dalam filem tu. Baru ni saya tengok satu drama lama, satu cerita lama telemovie lama. Cerita Oji Ahmad Daud berlakon. Lepas tu seorang lagi tu Ahmad Tamimi Siregar berlakon. Ini tu saya main cerita lah. Dia suka tunjuk cerita-cerita drama-drama Melayu ni. Saya tak duduk tengok. Tapi okey ke? Boleh tahan juga. Teriak juga lah tengok. Nangis juga. Dia pakai serban, dia rogol orang. Dia pakai serban. Dekat rumah dia ada janda seorang. Dia rogol janda tu. Lepas tu dia nak kahwin dengan janda tu. Janda tak mau. Dia pergi bunuh anak-anak. Cerita pasal apa nak gambarkan dia pakai serban? Pasal apa nak gambarkan dia pakai jubah? Rida atas bau. Kalah sahabat kita ni. Rida dia lagi belit dua. Apa tujuan dia? Apa motif dia? Sama dengan kes ni. Tok Pengulu ni. Yang kawan tu jual baju dalam perempuan. Tudung tak pakai. Satu hari tak apalah. Tak pakai tudung. Dia jual baju dalam perempuan. Ada kawan ni, Tok Pengulu kat tempat tu, dia pakai serban. Dia pakai jubah. Lepas tu dia isap rokok.
Lepas tu dia kencing berdiri. Perempuan ni masuk dekat, depa cerita, saya pun tak tengok. Depa dia kata apa, kami mengencing diri. Dah mengencing diri seorang-seorang dalam tandas tu dengan pakai jubah, mana kadang-kadang kita takut kena kencing apa kan. Tapi seorang-seorang dekat dalam, dak, perempuan ni masuk dalam tandas tu, nampak dia kencing diri dalam tandas. Kenapa Ustaz Muhammad? Dak, persoalan dia pasal apa anak create karakter yang macam tu? Tak bolehkah Tok Penghulu? Dulu-dulu kalau kita tengok drama Melayu, kalau Tok Penghulu dia pakai apa? Songkok. Betul tak? Dia pakai songkok lah. Standard Tok Penghulu lah pakai songkok. Betul tak? Itu standard lah. Tapi pasal apa nak berburu dia pakai serban? Tunjuk kat tangan dia sokok. Dia dakyah nak memburukkan image dia panggil. Image. Dia panggil liberal. End up ya, Tok Penghulu tu kena tangkap, yang berserban, berjubah apa semua ni, kena tangkap, masuk penjara. Kawan ni pula menang. Kawan ni pula diangkat pula sebagai yang tak pakai tudung ni. Saya baca komen-komen tu, apa duk sibuk sangat dengan hal ni pasal apa? Dia satu message yang diterap, dia bagi masuk dalam otak kita, yang sebenarnya yang pasal nilai lah orang-orang yang jubah serban ni baik belaka. Memang lah tuan-tuan. Bukan semua orang jubah serban baik. Dan bukan semua juga orang yang tak pakai tudung tu tak baik. Ada je yang baik. Tapi paling tidak, dia pakaian sunnah. Dia satu pakaian sunnah. Tosah duduk letak, sebab dia ada option. Kawan yang buat cerita tu, yang buat movie tu, dia ada pilihan. Han nak buat watak ni pakai macam mana. Apa kaitan jubah serban dengan perangai dia tu? Nah, kalau bagi dia pakai baju biasa pun dia tetap bawa watak, sebab orang nak bincang tentang perangai dia, bukan tentang pakaian dia. Habis kenapa nak letak pakaian tu kat dia? Melainkan mesti ada niat dia. Niat dia adalah nak doktrin kat orang. Apa jangan pandang orang jubah serban ni baik-baik belaka. Sebab saya baca kat komen, yang menipu pun orang jubah serban juga. Yang buat khianat orang pun jubah serban juga. Maksudnya dah mula dah orang boleh pegang. Memanglah akan ada orang. Terus cerita jubah serban, yang tak pakai jubah pun menipu ramai. Pasal apa tak kata kat dia? Faham tak faham ni? Dia tengah marah ni, tahu tak ni? Walaupun muka ada senyum. Saya tak suka. Dan kita patut tak suka, sebab dia pakaian Nabi SAW. Dia sunnah. Dia melambangkan watak yang baik pada pakaian tersebut. Dan dia ada pilihan, tapi dia memilih untuk melabelkan orang yang berpakaian itu dengan perbuatan yang tidak baik. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, itulah cerita dia. Jadi ada orang dia pasal apa dia tak sedap, pasal apa dia tak seronok bila masuk Ramadan, pasal dia rasa semua orang duk kecoh pasal dia. Apa nak pergi semayang, apa semayang lah. Apa nak pergi ibadat, buat ibadat lah. Betul tu kisah duk kecoh pasal aku tak semayang. Tak, memang waktu bulan Ramadan semua orang sibuk ibadat dan kita rasa macam pelik kalau ada orang yang tak buat ibadat. Sebab tu kita concern. Kalau bulan yang biasa kita tengok sikit je orang yang nampak peluang untuk ibadat, ramai orang tak ibadat, sebab kita tak kisah sangat. Tapi bila masuk bulan Ramadan dah semua orang sibuk, tiba-tiba hang tak sibuk, kita rasa pelik. Kalau orang tu dekat dengan kita akan soal dia pasal apa. Dan soal itu tuan-tuan, paling tidak kita nak nasihat dia untuk ikutlah sama. Tapi orang tak seronok. Bila orang tak seronok ni tuan-tuan, maka kata Nabi SAW, Allahumma salli alaihi, tidaklah lebih teruk bagi seorang munafik itu, lebih teruk lagi daripada bulan Ramadan. Dia rasa macam gelisah lah, tak seronoknya. Saya harap tak ada siapa pun daripada kalangan kita ni yang ada rasa macam tu. Janganlah. Sebab yang rasa ni tuan-tuan bukan orang tahu, orang tak tahu. Ni. Kita ada main. Allah, nak kena puasa pula dah. InsyaAllah. Tak seronok. Ni nak sembahyang tarawih. Ya Allah. Dia rasa tak seronok. Rasa seronok ialah hati. Janganlah sampai ada perasaan-perasaan yang macam tu. Dan Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Inna Allah azza wa jal la yaktubu ajrahu wa nawafilahu min qabli an yadkhilahu. Wa yaktubu israhu wa syaqa'ahu min qabli an yudkhilahu. Sesungguhnya Allah menulis ganjaran pahalanya sebelum menjelmanya bulan, dan menulis dosa serta keinaan
sebelum masuknya bulan Ramadan. Tulis siap dah ni apa punya planning nak masuk Ramadan ni ya. Allah tulis siap dah. Di excitement kita ni nak masuk Ramadan ni, Allah tulis siap dah ni. Ni nak pergi sembahyang tarawih ni. Berapa rakaat nak buat ni? Berapa? Apalah jingga betul lah hampa ni. Azam lah dulu. Azam lah dulu. Nak buat 20 rakaat. Saya nak buat 20 rakaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz cakap lah tak semua orang yang tak bertudung tu tak baik. Kalau dia tak bertudung, dia tak baik. Pasal apa? Pasal dia tak bertudung bukan sebab dia tak langgar. Bukan sebab dia langgar perintah ayah dia. Dia langgar perintah Tuhan dia. Jika main-main. Kata Nabi SAW, kata Al-Habib, Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan Rasul Iman, seorang yang bertakwa itu, seorang yang dia panggil apa? Allah Muhammad Muhammad. Kalau nak jatuhkan raja tu dia panggil apa? Orang apa dia panggil orang apa? Derhaka. Penderhaka itu, seorang penderhaka itu akan mati dalam su'ul khatimah. So kata, siapa penderhaka ni? Penderhaka ini ialah apa yang Allah suruh dia buat, dia engkar. Dia tak mau buat. Itulah penderhaka. Allah suruh dia semayang, aku tak mau semayang. Derhaka. Allah suruh tutup aurat, tutup aurat. Aku tak mau tutup aurat. Itu hak aku. Tak, siapa suruh dia tutup aurat? Allah suruh tutup aurat. Dia derhaka pada Allah. Jangan main-main. Ini bukan derhaka kat kawan-kawan. Ini bukan derhaka dekat sultan. Ini derhaka dekat Tuhan dia. Macam mana kita nak kata orang tak pakai tudung tu baik? Dia zahirkan penderhakaan dia kepada Allah secara terang-terang. Terang. Mesti nak sangka baik je lah. Tapi hati dia baik Ustaz. Hati dia kami tak nampak. Kami tak tahulah hati dia lagu mana. Tapi kami nampak dia derhaka pada Allah tu. Ya lah. Ni orang semayang Ustaz. Dan hati dia tak baik dah tak baik. Kami nampak dia semayang. Dah selesai. Dia menunaikan perintah Allah. Hati dia kami tak tahu. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Aku diperintahkan untuk merangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan demikian, maka terpeliharalah darah mereka, harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam. Adapun apa yang adalah hati mereka, itu dia dengan Tuhan dia. Allahumma salli Muhammad. Dia. Dan dalam hati dia kita tak tahu, dia dengan Tuhan dia. Tapi nampak dia semayang, dah. Bila kamu melihat orang tu berulang alik ke masjid, maka bersaksilah dia beriman. Takat tu yang Nabi SAW suruh cek kita ni. Kita tak tahu dia dalam hati dia lagu mana, kita tak tahu. Kita tak boleh nak judge hati orang sebab kita tak nampak. Waktu manusia duk batok nak masuk syurga, tiba-tiba Allah kata, dia ni masuk neraka, dia ni masuk syurga. Ni orang semua buat baik. Ya Allah, kami mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan, kata para malaikat ni. Kami catat ni, dia ni buat baik, dia buat baik. Kata Allah, kamu melihat apa yang mereka lakukan, aku melihat apa yang adalah hati mereka. Malaikat pun tak tahu apa yang adalah hati kita ni. Malaikat catat benda baik kita aja. So siapa kita nak judge hati orang? Kita tak tahu. Faham tuan-tuan lah? Jadi subhanallah, Nabi SAW sebut, bila kita ada niat dah apa yang kita nak buat dalam bulan Ramadan ni, Allah dah tulis dah kat kita ni. Nak puasa 30 hari, nak puasa Ustaz, nak puasa semua ni, Allah tulis dah. Kami nak bangun sahur Ustaz tiap hari ni, Allah tulis dah. Isteri kita dah siap dah. Hari pertama sahur apa, hari kedua. Mereka lagi tension tu kat belakang. 30 hari masak apa ni, 30 hari yang main-main tu. Daripada buat menu siap tulis 30 hari tu. Mereka punya planning tu. Nak buka puasa apa semua. Tu semua niat-niat dan azam-azam kita untuk buat semua bentuk ibadat dalam bulan Ramadan. Tambah tuan-tuan yang terlibat dengan masjid ni. Dah mesyuarat ni, mesyuarat kan? Mesyuarat Ramadan. Untuk berapa orang nak spare untuk buka puasa. Kempen orang untuk bagi semangat. Tu semua kerja-kerja yang tuan-tuan buat untuk Ramadan, Allah tulis pahala dah. Tulis dah. Tuan-tuan yang bagi duit dah. Bagi duit siap-siap untuk orang buka puasa bulan Ramadan. Allah kira dah. Semua dapat dah ni. Semua dapat dah. So, maksudnya sungguh tuan-tuan, Ramadan ni, pahala dia bukan tunggu masuk Ramadan.
Sebelum Ramadan Allah dah bagi dah. Dah habis agi-agi dah. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang bersemangat dan seronok sungguh-sungguh untuk masuk dalam bulan Ramadan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak lah tuan-tuan atas perhatian. Insya-Allah gambar kad pula lepas ni. Tak faham apa kaya ni. Melawak tuan-tuan saja mai kat sini ni seronok makan jelah. Saya Muhammad sampai-sampai makan, petang makan, malam lagi makan lagi, kerja makan. Diet-diet tak boleh lah. Tapi tak apalah, insya-Allah nak masuk Ramadan dah. Saya doakan, saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada tuan-tuan. Dan semoga Allah panjangkan usia kita sampai kita masuk, kita menikmati sepanjang Ramadan ini dengan ibadat. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita ni kekuatan untuk kita terus beribadat dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah berikan kepada kita rasa hati yang khusyuk dan tawaddu' dan kemanisan untuk kita melakukan ibadat dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi Allahumma salli ala Muhammad, Ramadan yang paling istimewa, yang meletakkan kita dalam darjat yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Dan semoga Allah panjangkan usia kita untuk masuk ke Ramadan dan Ramadan yang akan datang lagi supaya kita dapat manfaat daripada Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah akan kurniakan kepada kita Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa batila batilan warzuqna shinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.